Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah sebanyak sedikit dapat kita mengharapkan pada Allah SWT apa yang dapat kita buat, yang kita amal, mudah-mudahan kita diterima dan diberi keampunan dan diletakkan bersama dengan orang-orang yang mendapat keampunan dari Allah di akhirat nanti, InsyaAllah tuan-tuan. Pagi ini kita tengok satu tajuk tuan-tuan, tajuk yang paling dekat dengan kita, yakni tajuk ingatkan mati. Dia punya tajuk ingatkan mati dalam ilmu tasawuf tuan-tuan ya. Apa yang dimaksudkan dengan ingatkan mati tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan dengan ingatkan mati? Ingatkan mati. Zikrullah, zikrul maut. Yang dipanggil zikrul maut. Ingatkan mati. Semua benda mati. Makhluk mati. Manusia mati. Ikan mati. Ya, pokok mati. Burung mati. Lagi apa? Yang tiap-tiap yang bernyawa mati. Ya. Jadi cuma kita ni manusia ni makhluk yang dikata istimewa, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ada akal, kita ada nafsu. Kalau malaikat ada akal saja. Kalau binatang ada nafsu saja tuan-tuan. Ya, itu satu kelebihan kita. Khuliqal insana fi ahsani taqwim. Kita ni dijadikan Allah dengan sebaik-baik dan seelok kejadian. Ya, kita ada dua ya. Itu sebabnya bila malaikat Jibril bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Isra Mi'raj, maka Nabi kita lepas ke atas, Jibril dia tak boleh naik ke atas lagi. Apa dia kata? Kalau aku naik terbakar badanku. Itu kisah Isra Mi'raj tuan-tuan. Itu menunjukkan kita manusia ni lebih orang kata kehebatan kita, walaupun katakan syaitan dia kata dia dijadikan daripada api dan kita ni jadikan dari tanah, tapi itu kata dia ya, itu kata syaitan ya. Itulah maknanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ni dikatakan sebaik-baik seelok kejadian ya. Baik tuan-tuan ya, bab mati ni tuan-tuan kita tengok ya sini ya. Ingatkan mati itu ialah bahawa kita semua akan mati. Kita semua akan mati ya. Kita tak ada nak menegak dongkat dunia, tak ada ya. Kalau dulu-dulu ialah orang dulu macam Nabi Nuh, Nabi dulu, orang dulu berapa ribu tahun dia punya umur tuan-tuan. Kita ni habis 80, 90, 70, sudah pergi 60. Jadi pada hakikatnya mati ni tak kira umur kan. Ya, tua, muda, bila sampai saja ajal, waktu yang dijanjikan oleh Allah SWT, maka kita terpaksalah menerima mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ingatkan mati ialah bahawa kita semua akan mati. Mati itu mesti datang kepada kita, mesti. Maka kita tidak dapat mengelak diri dari menemui kematian. Tidak dapat mengelakkan diri daripada menemui kematian. Maka adalah sunat hukumnya, dia kata adalah sunat hukumnya selalu ingatkan mati. Jadi orang selalu ingatkan mati ni sunat. Apa maksud sunat? Dapat pahala ya. Sunat dapat pahala kan. Jadi kita selalu ingatkan mati. Bila aku mati, aku banyak dosa ya, umur dah macam ini, umpama katakan tak bertobat-tobat lagi, ingatkan mati ya. Jadi orang yang selalu ingatkan mati ni hukumnya sunat ya. Dapat pahala ya. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai mati tuan-tuan? Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai mati ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Jumaah ya, dan banyak lagi ayat-ayat ya.
di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 yang berbunyi qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, qul, katakanlah ya Muhammad, innal mautal ladzi, ya, katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati yang kamu hendak lari daripadanya itu fa innahu mulaqikum, maka ianya akan menemui juga kamu. Nak lari ke mana? Ya. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati yang kamu hendak lari daripadanya itu, maka bahawasanya ia juga menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Ya, pergi ke gunung, dalam laut, dalam gua, lagi nak pergi mana? Ya, nak pergi tengah padang, di mana lagi? Ya, mati dah sampai masanya. Kita tak boleh elakkan. Ya, jadi bila sampai masanya, dia kata maka bahawasanya ia tetap juga menemui kamu mati. Ya, yalah, kita manusia dan setiap yang bernyawa, yang berroh, ya, tengoklah tekan mati, kerbau mati, lembu mati, sebab itu, sebab jatuh, sebab diracun dan sebagainya. Yang kita begitu juga, sebab tua, sakit itu, sakit ini, apa sebab mati. Orang kata ada apa sebab? Mesti ada kata jantung, lagi apa, tergelecik bilik air, lagi apa tuan-tuan, ya. Contoh itu sebab, ya. Tapi mati sudah sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala kita ni masa dan waktunya dan di mana, ya. Itulah yang kita harapkan, minta mati ni tekan mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Contohnya kita dapat menghabiskan jatuh tekan dalam waktu semayang, kita mati cantik, dalam bulan Ramadan ni cantik, malam Jumaat cantik, tuan-tuan kan. Ya, lagi apa tuan-tuan, ya, sedang kita membaca Al-Quran, mati umpama katakan, ya, tempat-tempat yang mulia dan cantik, dalam masjid, dalam surau umpama katakan, ya, tengah berzikir, ya, ini tempat-tempat yang dikatakan kita mati, yang dikatakan tempat yang husnul khatimah, tempat yang keadaan yang baik. Mudah-mudahan, ya, dan kita minta jauhkanlah daripada su'ul khatimah, mati kita, daripada mati yang jahat, mati dalam kemaksiatan, mati tengah meloncat-loncat, mati tengah terpekik beriau, lagi apa yang tak sedar, ya. Contoh tu kan, ya, banyak lagi tempat-tempat yang maksiat. Bila sampai masanya khabar mati, ya, kita minta jauhkan, ya, daripada tempat-tempat yang seperti ini, ya. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita ni dalam keadaan husnul khatimah tuan-tuan. Apakah faedahnya orang ingatkan mati ni? Orang ingat mati ni kata sunat, ya, sunat hukumnya, tapi faedahnya, dia kata faedah, ya. Apakah faedahnya ingatkan mati? Banyak, dia kata faedahnya banyak. Di antaranya ialah orang yang selalu ingatkan mati, terpelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati dan ia bertanggungjawab akan perbuatannya nanti. Ya. Dia kata apa? Terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat. Ya. Jom kita pergi malam ni mana? Tempat-tempat tak elok lah kan. Tak usah payahlah, aku takut ni. Ini kerja maksiat ni, dosa ni, Allah marah, ya. Siapa nak tanggungjawab besok? Sebab kita ni semua mati. Ya, contoh dah katakan, ya. Jadi bila berhadapan dengan perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya, maka dia kata dia rasakan dia mati, kita ni akan mati, dia akan bertanggungjawab di sana besok. Maka disitulah maknanya menyedari dia insaf dan terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat, kerana dia ingatkan mati di sana besok dia akan bertanggungjawab. Kita ni akan disoalkan, ya, akan disoal kerja buat kita baik buruk di sana besok kan. Kerana dia tahu bahawa tiap-tiap yang akan mati itu, dan dia bertanggungjawab di sana besok apa yang dia buat masa hidup. Jadi kerja-kerja maksiat, dia ingatkan mati, di sana besok kita akan ditanya, ya, maksiat, kerja tak elok, dosa dan sebagainya. Dia bila dia ingatkan mati, dia tidak akan melakukan. Maka disitulah terpeliharanya dirinya daripada perbuatan-perbuatan melakukan maksiat.
Itu satu daripada hikmah ataupun faedah ingatkan mati ni tuan-tuan. Ya. Jadi orang yang jenis melakukan kerja maksiat ni tuan-tuan, kata tua muda, orang kata yang tak sedarkan diri, itu orang kata tak ingatkan mati. Dia macam orang tak ingatkan mati ni. Tak sedarkan diri, dah tua. Lagi apa tuan-tuan ya? Pakaian pun tak senonoh dan sebagainya katakan. Ini orang tak ingatkan mati. Tak ingatkan mati. Bila dia tak ingatkan mati, dia teruslah dengan kerja-kerja dia. Yang kerja maksiat tu tuan-tuan. Ya, tak heranlah ya. Jadi pada sini maknanya orang yang ingatkan mati dia akan terpelihara, dan orang yang tak ingatkan mati dia akan berteruslah dengan maksiat dia tuan-tuan ya. Itu satu daripadanya ya. Jadi orang yang selalu ingatkan mati terpelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati dan ia bertanggungjawab akan perbuatan-perbuatannya nanti. Ya, satu. Dan kedua tuan-tuan, selalu ingatkan mati itu mendatangkan rahmat belas kasihan Allah SWT kepada kita kan. Ya, rahmat, mendatangkan rahmat. Dia kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hazimil ladzati fa innahu ma zakarahu ahadun fi dhaiqin min al-'aish illa wasa'ahu. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab mati ni ya. Aksiru banyakkan oleh kamu pada mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Perkara yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Mati. Ya. Jadi kita tengah sonok lazat, bergembira, sonok, gembira, ceria, sonoklah. Ini perkara yang maksiat ni. Ini benda-benda maksiat. Macam mana kita nak putus, nak mata, nak betul, nak katakan nak memutuskan dia, nak menghilangkan perkara-perkara yang lazat ni, yang sedap sonok ni, dunia ni. Ingatkan mati. Ingatkan mati. Jadi terputus, terhentilah maknanya kerja-kerja maksiat. Itu dimaksudkan. Ya. Banyakkan oleh kamu pada mengingati perkara yang memutuskan kelazatan mati. Orang yang tidak mengingati mati artinya dia terus akan lazat dengan keduniaan dia, dengan dunia dia lah. Ya. Orang yang tak ingatkan mati dia tadi, maknanya dia akan berterusan dengan kelazatan dia lah. Jadi nak memutuskan kelazatan ini, ingatkan mati. Ya, ingatkan mati. Itu kata sabda Rasulullah SAW ya. Satu. Maka seorang yang mengingati ketika ia di dalam kesempitan hidup, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Ya, dalam bab mati ni orang yang selalu ingatkan mati tuan-tuan, ya, katakan dia dalam kesempitan hidup, anak banyak, nak sekolah dan sebagainya, hutang itu, hutang ini tak bayar, macam-macam hal dia kan. Ni masalah kita hidup kan, masalah hidup. Selagi hidup ni, selagi hidup orang kata, selagi itulah kita menghadapi masalah. Bila masalah habis, mati. Ya, senang cerita ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sini ya, apa dia kata? Mana tadi ya? Maka seorang yang mengingat mati pada ketika ia dalam kesempitan hidup, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Itu sebab satu daripadanya kita selalu ingatkan mati, satu daripadanya kita ni hendakkan ya hidup kita ni ya, orang kata ada makan, ada minum, orang kata keadaan hidup kita biarlah selesa sikit, sedang kita beribadah ya dan sebagainya katakan ya. Jadi kalau dah kita menghadapi kesempitan dan sebagainya ya, cubalah insya-Allah sebagaimana kata Rasulullah sabdanya, banyakkan ingat mati dalam kesempitan, insya-Allah Allah akan lapangkan ya, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Ya, Allah akan melapangkan kehidupannya. Jadi kita susah, kita sempit, duit tak ada, anak nak sekolah tak ada duit, nak beli buku, baju raya dan sebagainya contohlah tekan ya. Jadi jangan minta. Kita ni selalunya perangai kita ni bila tak ada minta. Mohon melutut ke sana, melutut kemari kepada orang yang berada, umpama tekan jangan ya. Jadi dia galakkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada caranya, salah satu daripadanya di sini kita banyakkan mengingati mati. Insya-Allah mudah-mudahan kita dilapangkan hidup kita ya. Satu daripadanya tuan-tuan.
Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Dia punya faedah tuan-tuan, ya. Dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang mati syahid. Dihimpunkan mati syahid. Seperti kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, hal yusharu ma'a syuhada'i ahadun? Qala na'am. Man yazkurul maut fil yawm wal laylah 20 marrah. 20 marrah. Ini Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah di sana besok ada orang yang bersama dalam kumpulan orang mati syahid, sedangkan masa hidupnya dia tidak pernah berada dalam perang sabil, tidak pernah memegang pedang, tidak pernah memegang tombak dan sebagainya, ya. Apakah orang ini ada di sana besok bersama dalam kumpulan orang-orang mati syahid? Ya. Ya Rasulullah, hal yahsyuru ma'a syuhada'i ahadun? Qala na'am, ya, kata Rasulullah. Jawab dia, qala na'am, ya, man yazkurul maut fil yawm wal laylah 20 marrah. Ya Rasulullah, adakah dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang bersama-sama dengan orang-orang mati syahid? Ya, sedangkan masa hidupnya dia tak pernah bersama dengan orang-orang perang, bersama dengan perang sabil. Ya. Apa kata Rasulullah? Kita tidak ada perang sabil lagi dah daripada hari ini. Pada perangan yang terakhir, kata Rasulullah. Ya, tapi kita akan kamu semua wahai sahabat akan menghadapi peperangan yang lebih besar daripada perang sabil. Ya Rasulullah, apa perangnya? Perang sabil, gugur, masuk syahid, masuk syurga, kata sahabat dia. Ya. Ya, kata Rasulullah, ada perang yang hebat lagi. Ya, mana sepeninggalanku esok, sepeninggalan aku nanti, kata Rasulullah, kamu akan menghadapi peperangan yang lebih hebat. Perang sabil tak ada dah. Ya, kata Rasulullah. Apa dia perangnya? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Itu kata Rasulullah. Ya, kita kena sedar tuan-tuan. Kita hari-hari di rumah, di kedai, di pejabat dan sebagainya tuan-tuan, dengan kawan sebagainya, kita berhadapan dengan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu dengan dunia. Ya, dengan harta, dengan anak, sebagai macam-macam lah. Melawan hawa nafsu, kata Rasulullah. Itu yang kita hadapi sekarang. Cuma kita tak menyedari. Akhir-akhirnya kita dihanyut oleh masa, dihanyut oleh keadaan, dihanyut oleh fikiran yang melayang sana, melayang sini, termenung sana, termenung sini dan sebagainya. Macam-macam lah. Ya? Itu dikatakan, maknanya kita ni berhadapan dengan perang sabil, yang maksudkan perang melawan hawa nafsu. Ya. Jadi apa kata sabda Rasulullah di sini? Ya Rasulullah, adakah dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang bersama-sama dengan orang yang mati syahid? Ya, baru tadi sabda tadi, di masa kita ni tak ada perang sabil kan? Macam kita ni lah. Ya, kata Rasulullah, iaitu orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam. Ya, may yazkurul maut fil yaum wal lailah 20 marrah. Ya, orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam, mereka ini akan berada di sana besok dalam kumpulan orang-orang mati syahid, masuk syurga. Ikut je lah. Dah masuk dalam kumpulan tu. Ira, Allahu Akbar. Ya. Tu dia, ya. Jadi orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam. Macam mana tuan-tuan nak ingatkan mati 20 kali semalam? Ya, kita contohlah katakan, ya, kita ambil satu ayat lah yang pendek-pendek, ya, kullu nafsin za'iqatul maut, tetap yang bernyawa akan mati, ataupun wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek pasal dalam bab mengingati mati. Kita ada 5 waktu semayang, lepas satu waktu kita baca 4 kali. 4 kali 5 20 kan. 4 kali 5 20. Contohlah katakan, ya. Takkan 4 kali je kan, kullu nafsin za'iqatul maut, katakan. Buat banyak-banyak tekan, ya. Lebih daripada itu lebih baik kan. Itu satu contoh lah tekan cara kita nak mengingati mati yang dimaksudkan, ya, fil yaumi wa lailah 20 marrah, 20 kali semalam. Kita di sana besok dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan berada dalam kumpulan orang-orang mati syahid. Masya-Allah tuan-tuan, kelebihan ingatkan mati tuan-tuan, ya. Ingatkan mati itu ialah pengajaran.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu bainakum wa'izain samitan wa natiqan fasamitul maut wa natiqul Quran. Itu dia. Rasulullah, sabda Rasulullah tuan ya. Aku tinggalkan kamu. Dia kata ya, aku tinggalkan antara kamu dua pengajaran dan penjagaan. Tulis ya, yang mengingatkan kamu ya untuk mati. Ya, yang mengingatkan untuk mati. Ya, taraktu bainakum wa'izain. Ya, aku tinggalkan antara kamu dua pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan kamu. Pertama yang diam, yang kedua yang berkata-kata. Yang diam, yang berkata-kata. Ya, dua. Maka yang diam itu kepada mati. Ya, yang diam tu mati, dan yang berkata-kata itu ialah Al-Quran. Al-Quran. Ya, ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran, kata sebagai apa? Sebagai pengajaran dan penjagaan, bahasa dia kan. Baik, ini dua ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Yang pertama dia kata yang diam, orang mati. Pengajaran untuk kita. Satu hari kita juga angkat tangan, ikut angkat tangan, angkat kaki, ikut angkat kaki, ya, masa dibasuh, masa dibandikan, ya, pusing kanan, pusing kiri, didudukkan dan sebagainya kan, ya, gosok sana, dia diam, dia tengok hari ini kawan kita, hari ini sahabat kita, hari ini kakak kita, hari ini abang kita, contohlah katakan, ya, esok satu hari akan kita pun begitu juga, pengajaran dan penjagaan, ya, itu dia katakan yang diam, yang diam, ya. Itu sebabnya kita bila orang meninggal, mati, sekurang-kurang kita pergi ziarah, ya, kau dapat kita tengok, ya, orang-orang yang berkenaan lah, ya, terutama orang-orang yang berkenaan, bila dimandikan, eloklah kita tengok satu daripadanya pengajaran kita, ya. Hari ini dia pergi, besok nanti aku pula pergi, ya. Jadi tetap kita ni orang kata akan mati, ya. Setiap kita akan mati. Kita tak ada nak menongkat, tak ada yang nak menongkat dunia, orang kata kan. Ya, sampai masa jalan, ya. Itu yang diam, tuan-tuan, ya. Itu satu pengajaran kata Rasulullah, ya. Dan yang kedua ialah dikatakan yang berkata-kata. Yang berkata-kata apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Boleh kita berkata-kata Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkatalah Nabi Musa dengan Allah dengan beberapa perkataan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, man yuridu an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang nak berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Ya. Waktu mana macam mana nak cakap dengan Allah, nak berkata dengan Allah, ya. Jadi Rasulullah menyatakan bacalah Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran dalam keadaan suara yang lembut ke, suara yang kasar ke sikit ke, suara kuat ke dan sebagainya, maka seolah-olah ketika itu kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya. Man yuridu an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran, tuan-tuan. Ya, itu satu, ya. Sebabnya kita bila berkata-kata dengan Allah, hendaklah kita, orang kata, dengan adab kita, pakaian kita, tempat kita, dengan orang kata sopan santun kita, keadaan kita dengan cara yang baik, ya. Berwuduk umpama dengan, ya, penting kan. Ya. Maknanya ketika itu kita berkata-kata dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa tadi, ya, taraktu bainakum wa'izain samitan wa natiqan wasamitul maut wa natiqul Quran. Ya, aku tinggalkan antara kamu dua pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan kamu. Pertama yang diam, mati. Yang kedua yang berkata-kata. Maka yang diam itu ialah mati, dan yang berkata-kata itu ialah Al-Quran. Ya. Ingatkan mati. Dan, ya, inilah satu daripadanya apa disebut dalam kitab Syiarus Sadiqin, tuan-tuan. Dalam bab kita mengharapkan kita ni pergi dalam husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Ya, jangan kita percumakan.
Jangan kita percumakan turun naik nafas kita ni tuan-tuan. Ya, jangan kita percumakan turun naik nafas kita tuan-tuan. Apa kata sana tuan-tuan? Kata penulis dalam kitab Syiarus Salikin tuan-tuan, bila kita tarik nafas, ya, itu tanda kamu hidup. Hembus nafas, itu tanda kamu mati. Ya, hidup mati, hidup mati. Itulah maknanya satu nikmat yang paling besar bagi kita tuan-tuan. 1 minit, 2 minit tertutup, tersekat nafas kita bagaimana tuan-tuan? Bayangkanlah. Satu pada nikmat orang kata yang paling besar Allah SWT beri, masih lagi bernafas. Ya, contoh tekan. Maka kata ulama kita, dalam kita mengharapkan kita mendapat husnul khatimah dan mengakhiri dengan husnul khatimah, maka ketika bila kamu tarik nafas, itu adalah tanda kamu hidup. Tanda kamu hidup. Ya, dan apabila kamu hembuskan nafas, maka hendaklah kamu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah, artinya ingatkan Allah. Hidup mati, hidup mati, ya, hidup mati. Kita mengharapkan kita nafas yang terakhir, ya, nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Allah, Allah. Ini ulama, ini amalan orang ahli zikir lah kan, ya. Allah, ya. Jadi dia nafas yang terakhir itu, apakah kamu bersama dengan siapa? Kata dia. Nafas yang terakhir tu, orang kata nafas yang terakhir, ya. Bersama dengan siapa? Bersama dengan apa? Ya. Bersama dengan dunia, bersama dengan harta, bersama dengan keseronokan, bersama dengan kerja-kerja yang dan sebagainya, ataupun kamu bersama dengan Allah. Ya, ataupun kamu bersama dengan Allah. Ini kata ulama kita tuan-tuan. Jadi kita buat latihan, kata dia, bila kita tarik nafas tu jangan kita leka, jangan kita bagi percuma. Orang kata itu tanda alhamdulillah kita masih lagi hidup, Allah sayangkan kita. Tarik nafas dan hembus. Dan hembusan yang terakhir kita mengharapkan kita dalam kalimah la ilaha illallah. Allah, Allah, ya, ini amalan orang-orang ahli zikir tuan-tuan. Ya, itu sebabnya zikir ni sangat penting tuan-tuan. Ya, orang ahli zikir ni sangat penting tuan-tuan. Kekuatan orang ahli zikir tuan-tuan. Ya, baik tuan-tuan ya. Kemudian akhirnya apa pendapat Imam Al-Ghazali mengenai perkara yang mengenai perkara ingatkan mati ni? Ya, apa kata Imam Ghazali? Ya. Apa pendapat Imam Ghazali mengenai perkara ingatkan mati? Imam Ghazali berpendapat bahawa orang yang mengetahui pada ingatkan mati itu mendapat dua faedah. Dua faedah kata Imam Ghazali, ya. Pertama, pendek angan-angan. Pasal angan-angan kan. Orang kita ni pasal angan-angan panjang, ya. Tempat yang tak sampai pun dah sampai. Ya, contoh tekan, ya. Pertama, pendek angan-angan terhadap kesenangan dunia yang tidak memberi faedah kepadanya di akhirat nanti. Ya, ingatkan mati. Ya, ingatkan mati. InsyaAllah pendek angan-angan kita. Angan-angan. Angan-angan mak jenin, kata orang, ya. Jadi angan-angan yang orang kata bukan layak kepada kita, bukan mampu kepada kita. Kalau aku dapat lah, macam ini dan sebagainya, umpama katakan, itu yang diangan-angankan. Duduk bekerja-kerjam, ya, habis masa tengok-tengok matahari dah tegak naik. Ya, contohlah katakan, ya. Jadi angan-angan yang tidak ada mendatangkan faedah. Ya, angan-angan yang tidak mendatangkan faedah di akhirat. Apa kata Imam Ghazali dalam perkataan yang lain tuan-tuan? Pekerjaan kita ke, perbuatan kita ke, amalan kita ke yang tidak ada mendatangkan keuntungan di akhirat, tinggalkan. Kerja buat, perkataan, tak kisahlah apa saja kerja buat kita dunia ni kan, yang tidak mendatangkan faedah, untung, non selepas kita mati sana, tinggalkan, kata Imam Ghazali, ya. Itu satu. Jadi perkara yang tidak mendatangkan faedah ni, satu perkara yang sia-sia dan sebagainya, kita tinggalkan. Ya, ini semuanya kesenangan-kesenangan dunia yang tidak memberi faedah kepada kita. Jadi dengan adanya kita ingatkan mati, kata Imam Ghazali, angan-angan yang panjang-panjang tu, yang berjela-jela tu, tak ke mana-mana tuan-tuan, ya, maka dia akan pendek. Kita kena ada juga angan-angan, sebab kita ni ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tak ada angan-angan. Selagi ada kita ada nafsu, kita ada angan-angan. Ya, nafsu.
petang ni nak berbuka makan apa, nak minum apa, umpama katakan ya, nak kaya, nak ke mana, nak ziarah kubur. Ini perancangan kita tu. Ya, itu maknanya itu angan-angan perancangan kita, satu daripada kedudukan di mana katakan ke mana kita nak pergi, itu kena ada ya. Tapi yang berfaedah lah ya, yang tidak berfaedah ni tuan-tuan ya, yang tidak ada mendatangkan apa faedah di dunia akhirat tadi ya, faedah untuk akhirat, tinggalkan. Dan yang kedua tuan-tuan, dia kata orang yang selalu ingatkan mati ni tuan-tuan, rindu dan ingin kepada akhirat. Rindu dan ingin kepada akhirat ya, orang yang selalu ingatkan mati ya. Dalam bab yang lain tuan-tuan, mati ni bagi orang-orang yang ahli ibadah lah, orang yang sudah bersedia, mereka menanti-nanti waktu mati. Kalau ada mati tu dijual di pasar, kata mereka, tetap kami beli. Dia kata orang-orang ahli zikir lah, dia sudah nampak dah. Jadi dikatakan yang masukkan ke rindu dan ingin kepada akhirat ni, mana orang-orang macam ni sudah nampak dah tempat dia di sana di akhirat nanti ya. Mana orang yang selalu ingatkan mati ni ya, ini orang maksudnya orang yang sudah bersedia, yang tak bersedia lain, orang yang belum bersedia lain, ini orang yang sudah bersedia. Kalau katakan besok kita anak-anak kita nak ambil periksa, katakan apa subjek, katakan subjek sains ke matematik ke, umpama katakan dia dah ready dah ya, dah ready dah katakan jawapan dia itu ini dan sebagainya, dia dah nampak dah mana kejayaan dia boleh jawab. Contoh katakan dia tunggu bila-bila masa aja ya, dia orang kata nak masuk dalam bilik peperiksaan ya. Jadi orang yang ingatkan mati ni begitu jugalah, mereka seronok, gembira. Tempat mereka sudah disediakan oleh Allah daripada dunia lagi, sudah dinampakkan, merasakan keseronokan ya. Ini kembali kepada satu ayat lagi, dia katakan waliman khafa maqama rabbih jannatan ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takutkan Allah. Ini bagi orang yang takutkan, khafa ya, bagi orang yang takutkan Allah ya, mereka ini disediakan Allah dua syurga. Maka bertanya, apa itu dua syurga ya, apa dua syurga? Syurga itu satu je kan. Artinya orang-orang yang macam ini tuan-tuan, orang yang sudah bersedia, orang yang takutkan Allah, orang yang bertakwa dan sebagainya, maka kedudukan dia dan Allah beri dah pandangan-pandangan dia daripada dunia lagi, dah tempat dia dalam kubur, keindahan dia di syurga dan sebagainya, dia dah nampak dah. Jadi ini satu daripada kata ulama kita dalam tafsir sana mengatakan satu daripada syurga yang dimasukkan daripada dunia lagi, dia dah nampak tempat syurga dia. Belum lagi syurga asli sana, daripada dunia lagi dah, sebelum dia mati dia dah nampak dah tempat syurga dia ya. Sebab amalan dia, zikir dia, ketaat dia, pendekatan takarub dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Dan syurga yang kedua memanglah sana disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu dikatakan mentafsirkan yang dimasukkan waliman khafa maqama rabbih jannatan tuan-tuan. Baik tuan-tuan ya. Jadi dalam bab ini tuan-tuan ya, Imam Ghazali mengatakan mana tuan-tuan ya, bahawa orang yang mengetahui pada ingatkan mati itu mendapat dua faedah. Pertama, pendek angan-angan ya. Kalau angan-angan kita yang selalu ni kita pendek ingatkan mati ya, katakan pendek angan-angan, ataupun itulah katakan yang memutuskan kelazatan mati, ingatkan mati pendek angan-angan, memendekkan angan-angan. Satu, yang keduanya dia katakan memutuskan kelazatan tadi dalam keseronokan dunia, kegembiraan dunia masa hidup ni tuan-tuan, macam mana nak memutuskan supaya tidak ingat ya, tidak termasuk dalam golongan yang sonok, lazat dan sebagainya hal dunia ni, maka ingatkan mati tuan-tuan ya. Itu satu. Dan yang keduanya dia kata sini ialah rindu dan ingin kepada akhirat ya, orang macam ni ya. Jadi itulah maknanya orang-orang macam ini, maknanya mati ini dia bersedia ya, dia bersedia memang menanti kematian itu, kerana tempat dia sudah diperlihatkan oleh Allah SWT dalam pandangan dia, dalaman dia ya. Jadi sini maknanya bagi kita tahulah ya, ya, dan dia tidak minta mati, tapi dia bersedia mati. Dia bersedia nak mati. Buat kita tadilah, kalau ada mati itu jual di pasar,
dia akan beli. Begitu diibaratkanlah dalam kata-kata ulama, dalam kata-kata aulia, ya, orang-orang yang hampir, orang yang takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Saya pun diarahkan pagi ni berhenti cepat, tuan-tuan, ada program, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sebanyak sedikit dalam bulan Ramadan ni, ya, mana baki-baki bulan Ramadan ni, yang pertama sekali itulah kita tumpukan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar, ya, sama-sama kita mengharapkan, ya, Lailatul Qadar ni ada, dapat kita, Allah beri kita hidayah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun ini, malam-malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan pagi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم